Tapi sebenarnya ulama-ulama Islam membahaskan penggunaan kata jin ini bukan semestinya makna jin. Kalimah jin ni juga kadang-kadang memberi maksud ular. Ular. Kita baca dalam Quran. Kita baca surah Al-Qasas ayat 31. Cuba buka. Al-Qasas 31, cerita ketika Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun. Masa tu ada cerita apa ahli sihir Fir'aun, betul? Nabi Musa ni bila dia pergi berhadapan dengan ahli sihir Fir'aun tu kan, dia orang baling tali kan, tukar jadi ular. Nabi Musa jadi takut, tergustan belakang. Jadi Allah Ta'ala berkata, an alqi asak, balinglah tongkat kamu itu wahai Musa. Dia pun baling, bram. Bila dia baling tongkat tu, falamma ra'aha tahtazzu, ketika itu nampak tongkat itu berubah, bergerak ka'annaha jan, seakan-akan ular. Jan, dia guna kalimah jan. Maksudnya di sini kalimah jin itu kadang-kadang memberi maksud ular. Faham Jadi di sini sebab itu ada ulama tafsirkan yang Qatadah kata tu innaha masakinul jin tu, ia adalah tempat tinggal jin, bukan makna jin, makhluk jin tu bukan, tapi merujuk pada ular. Boleh faham? Ada tafsirkan lagu tu. Tapi kalau kita fikir balik, yang tu munasabah. Itu memang munasabah. Sebab ular memang ada lubang macam tu. Betul kan? Itu munasabah dia. Apa yang ditafsirkan oleh Qatadah, bukan Nabi nak sebut yang ditafsirkan oleh Qatadah. Boleh insya-Allah. Dan kalau sebenarnya kalau kita tengok pun dalam banyak hadis Nabi sallam, ada juga dikaitkan faktor jin dengan ular. Ada kaitan. Anak awak misal contoh dekat sini anak awak mari beberapa kisah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ada budak mari ziarah dia. Dia ni pun dah tua, Nabi Muhammad dah wafat lah masa tu. Jadi dia ni duduk kat rumah, datang seorang anak muda, budak tu nama Lubabah, nama budak tu. Lubabah, nama orang ni. Lubabah. Lubabah ni pergi jumpa Abu Sa'id Al-Khudri, dia tengok Abu Sa'id tengah semayang. Ada semayang kat situ kan. Dia pun tunggu. Bila tunggu tu habis daripada Abu Sa'id ni semayang, dia bersembang Abu Qatadah. Dia bersembang-sembang, dia kata dia nampak ada satu tempat pokok-pokok daun kurma. Dia berimpun satu tempat. Dia kan daun kurma tu kan banyak tu, dia letak setempat, tiba-tiba nampak bergerak. Jadi budak tu bila nampak bergerak, dia pergi dekat sikit pergi berhati. Tengok ada ular. Dia tak nampak ular. Padahal dalam rumah. Ni rumah Abu Qatadah ni. Jadi bila dia nampak ular, mestilah dia melompat. Dia pun melompat, dia pun mula cari kayu nak pergi ketuk. Abu Qatadah kata, biarkan ular tu di situ. Abu Qatadah ni kata, dia pun jadi pelik. Apa pula? Kenapa pula? Kan? Apa ni? Dah. Abu Sa'id Al-Khudri ni hadiah nak bawa ni. Ustaz sebut Qatadah tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, tak apa. Jadi aku cerita kat mana tadi. Okey, Abu Sa'id Al-Khudri bila nampak budak tu nampak ular, Abu Sa'id kata biar kat situ. Jadi budaknya dia terkejut. Faham tak? Budaknya dia terkejut. Bila budak terkejut, dia kata kenapa? Abu Sa'id ni pun dia buat relax, tenang. Dia yalah masa lepas sembahyang dia pun betulkan pakaian, dia duduk elok, dia pun bersembang. Dia kata dulu masa Nabi hidup dulu. Dia cerita satu pengalaman dia. Masa hidup Nabi salam dulu ada berlaku satu perang, iaitu perang Khandaq. Adalah ramai-ramai yang nak terlibat perang ni, seorang anak muda yang baru lepas kahwin, baru menikah. Pengantin baru lah ni. Darah dok, orang panggil darah manis. Istilah kita panggil darah dok manis lagi kan. Jadi dia ni baru menikah. Jadi masa nak tolak tu, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak pergi jumpa bini aku sekejap? Orang baru menikah, Syekh. Kalau lama ni pergi mampus kat dia. Jadi cerita member baru menikah. Jadi bila baru menikah, boleh tak aku nak balik jumpa sekejap sebelum kita nak bertolak? Ni budak ni cakap kepada Nabi Muhammad. Dia kata okey, pergi. Dia pun pergi. Dia pergi tu tak ada bawa apa-apa. Nabi Muhammad kata, bawa tombak sekali. Jangan pergi gitu je, bawa tombak sekali. Sebab aku bimbang, kita pergi perang Khandaq ni, kan ada orang Yahudi dalam Madinah. Takut-takut orang Yahudi khianatmu, takut-takut dia nak bunuh kamu, mana tahu.
Jadi bawalah senjata untuk kalau ada orang nak serang boleh mempertahankan diri. Dia pun bawa. Sampai-sampai depan rumah dia, dia tengok bini dia dekat luar rumah, bukan dalam rumah. Bini dia ni, bini yang dia bawa menikah tu lah. Dalam hadis tersebut datang perasaan ghairah. Ghairah ni bukan ghairah bahasa Melayu ni, cemburu. Dia marah. Dia pun tombak tu dia hola dekat, bahasa kita panggil hunus. Dia hunuskan tombak dia ke arah muka bini dia. Kenapa kau duduk kat luar? Laki ni pun mau menikah tapi lagu tu perangai punya tapi orang Arab biasalah, kita faham lah orang Arab Jawab, kenapa duduk kat sini? Dia kata, tolong jatuhkan tombak kamu, kau tengok dalam rumah kita ada apa. Dia kata, macam tu Dia pun tarik dia punya tombak, dia pun masuk. Ada satu ular yang besar dalam rumah dia. Dia pun, tombak dia pegang tadi tu, dia pergi tetak ular tadi. Mati ular tu. Dia pun keluar. Bila dia keluar, tombak dia pacak. Bila pacak, tiba-tiba datang sesuatu, pergi serang dia daripada belakang, mati orang tu pula. Budak tu pula mati. Faham tak? Jadi, kejadian itu berlaku sampai kepada pengetahuan Nabi SAW. Orang akan cerita kat Nabi, Rasulullah, ingat budak? Kenapa masalah budak tu? Allah, mati dah kat rumah. Cerita tu lah. Nabi bila dengar, sahabat Nabi kata, boleh tak Rasulullah kamu doalah kepada Allah biar budak tu hidup balik macam tu lah. Dia duk fikir minta macam Nabi Isa AS boleh hidup orang mati kan? Minta lagu tu. Nabi Muhammad SAW kata, kamu doalah istighfar kepada, mintalah supaya Allah Ta'ala ampun dosa budak tu. Sebenarnya dalam masyarakat kita di Madinah ni ada jin. Dalam masyarakat kita ni ada jin. Dan ada di kalangan jin-jin itu, dia berupa dengan rupa binatang tertentu. Faham? Jadi hadis itu memaklumkan kepada kita sebenarnya ada jin yang boleh berupa dengan rupa binatang. Boleh faham? Ada jin yang boleh berupa dengan rupa binatang. Sebab itu bila sebut kalimah jin, kadang-kadang jin pun ya, ular pun ya juga. Pemaknaan tu itu boleh berlaku. Jadi bila sebut masakinul jin, tempat jin, lubang itu tempat jin, mengikut tafsiran Qatadah. Ada orang tafsirkan ular, ya juga. Imam Abu Daud lebih selesa pemaknaan dia adalah jin sungguh. Sebab apa kita kata Imam Abu Daud boleh tafsir lagu tu? Nanti kita tengok hadis yang akan sambungan. Nabi Muhammad ajar bila kita keluar daripada tandas, kita baca ghufranak, minta ampun dengan Allah. Kenapa baca doa? Nak perang jin tu lah. Kita ingat balik hadis sebelum ni. Yang Nabi Muhammad SAW ajar bila kita keluar daripada jamban, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Faham Jadi di sini ada dua maksud kat sini. Yang pertama adalah jin, satu lagi adalah ular. Kita tengok kebanyakan ulama-ulama fiqh semua memaknakan hadis ini merujuk kepada ular. Hampir semua ulama-ulama fiqh dia tafsirkan hadis ni dalam pemaknaan ular, bukan pemaknaan jin. Tapi Imam Abu Daud saja bersetuju memaknakan masakinul jin ini adalah jin sungguh. Boleh faham? Boleh InsyaAllah